أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'an. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkuliah seperti biasa. Dan pada minggu yang lepas kita telah bercakap tentang adab-adab yang perlu dibuat oleh pemberi hutang. Dan manakala pada malam ini kita akan bawakan tajuk mengenai adab-adab pembayar hutang pula. Itu orang yang berhutang. Jadi apakah adab yang perlu ada pada orang yang berhutang ini? Kerana orang yang berhutang ini tahu sajalah bila nak minta hutang dengan orang ini, memanglah cakapnya lembut, dengan manis mulut. Kadang-kadang kita tengok perangai mengalahkan dengan orang yang dekat dengan kita selama ini. Jadi memanglah manusia ini, mereka ini bertindak dengan perangai yang sesuai dengan niat dalam hati dia. Jadi kalau dia nak orang buat baik ke dia, kalau dia nak orang itu menunaikan hak atau juga tolong dia, maka senanglah dia berlagak dengan keadaan seolah-olah kenal lama dah dengan kita. Seolah-olah lama dah kita saing dengan dia. Seolah-olah dia ni seorang je atas dunia hak boleh percaya. Orang lain ni semua tak boleh pegang buku. Ini antara yang kadang-kadang kita dapati banyak orang seperti ini berada di sekeliling kita. Yang mereka inilah orang yang menyebabkan serik orang lain nak hutang. Itulah dosa mereka ini. Seolah-olah mereka ini buat tindakan yang meliarkan orang yang selama ini nak beri hutang ke orang, dia jadi kesal, dia jadi takut nak beri hutang kepada mana-mana orang kerana tahu ladang dan juga contoh yang ditunjukkan oleh orang ini sangat-sangat berjauhan dengan apa yang ada di dalam Islam kita ini. Jadi yang sedia kita maklum tuan-tuan, bagaimanakah bahawa bekerja ini dalam Islam kita ini bagi yang tak ada duit, bagi yang tak ada kemampuan adalah wajib. Dia orang yang tak ada duit, tak ada kemampuan untuk hidup, wajib dia kerja. Ada pun orang yang mampu, tak payah kerja tak apa dia. Dia orang banyak reta. Orang yang banyak reta tak wajib kerja. Jadi jangan kita faham kerja ni wajib, kita kata tak. Kerja ni tak wajib kalau kita orang ada pitih dah. Tak payah kerja pun tak apa. Orang yang ada harta banyak tidak wajib bekerja. Tetapi orang yang tak boleh nak makan, tak boleh nak nafkahkan anak bini dia, tak boleh nak bayar hutang, tak boleh nak sara mak ayah hak susah, maka hak ni wajib kerja. Jawapan dia tak ada cara lain dah. Nak dapatkan harta ni tak ada cara lain. Islam tidak benar cara-cara yang dilarang. Beli nombor ekor, tikang nombor ekor, lepas tu dilarang
Kerana itu bukan cara mendapatkan harta duit dalam syarak kita. Itulah juga dengan cara merampok, dengan cara mencuri, itu pun tidak dibenarkan. Dengan cara hello, penipuan akibat daripada lemahnya fikiran orang lain. Lalu buat scam, tipu orang tu, tipu orang ni, suruh masuk duit, ugut dengan pihak-pihak yang tertentu. Ada institusi khas yang mengeluarkan orang macam ni, yang mana disebutkan baru ni di Kedah katanya ada sekolah khas di pusat peralminan. Di situ mereka dilatih kau cara nak hello, nak lebong, nak kecek orang, kerana didapati untung besar bagi orang yang terlibat dengan skamer ni. Sehari boleh katakan beratus ribu. Kalau tengok kepada jumlah yang didapati oleh polis mengikut laporan yang dibuat orang yang ditipu ni, sehari tu hampir dalam ratus juta. Ratus juta sehari. Memandangkan banyaknya orang yang terkena tipu daripada apa yang kita biasa dengar sebagai scammer ni, tuan-tuan. Jadi kita bekerja yang pertama sekali ialah nak makan le. Waktu sebab kita wajib kerja. Nak makan le untuk diri kita je ni. Mak-mak ayah hari ni dak arak dah anak tanggung dia. Lepas hak dia seorang sudah. Kita pergi newa belah-belah kampung, cakap dengan orang tua. Kalau kita tanya dia ke mana anak-anak, dia kata ke dia, using tu lepas dia seorang makan, lepas rokok dia sudah. Hak tu dah apa dah, dak nyusah kita padan dah dia kata. Setara tu cakap pamak pok len yang kita tengok belah-belah kampung, anak dak mitok tu padan dah, bukannya nak suruh pera dia. Bukannya nak suruh atau wagi Mekah. Bukannya nak atau mak ayah ni umpamanya masuk program kesihatan. Bukan. Oh ni makan vitamin ni mau. Kemudian pula gatih basikal ni pula ayah. Kemudian pula urut kaki pula atas mesin ngurut tu. Mu tak kenal mesin ngurut tu. Hak wan ni. Boh tu kok gagak gudu kata. Bukannya kita nak minta lebih mokpok hari ni. Kalau boleh anak boleh sara diri padan tu. Setara tu je hari ni orang dak nak minta lebih daripada anak-anak hari ni. Mandangkan zaman hak tak ada kerja ramai mana. Hak dibuang kerja pun ramai. Jumlah penganggur yang dicatatkan dalam surat khabar setengah melibatkan 80,000 orang. Bayangkan 80,000 kita buh 40,000 hak ada anak, hak ada bini. Warna tak ada kerja lain. Ini yang kita kata harus kerja. Wajib pertama sekali tuan-tuan adalah untuk sara diri sendiri. Kemudian barulah bila ada lebih, barulah untuk hutang. Nak khabar besarnya bab hutang ni dia duduk nombor 2. Lepas kita makan dak mati, lepas kita makan dah jadi habis homo, kerana boleh makan, hak tu kena bayar hutang. Hak tu nak kena bayar hutang. Tapi apabila kita tengok orang berhutang ni, hak tu duduk kedian kali. Hak tu duduk nombor kedian kali. Lepas dia boleh makan, nyawi pula makan tadi kepada kereta dia. Boh minyak, tukar ring spok, muria polok, boh polok, keadaan spoiler. Boh, keadaan antenna belakang lebih pada helikopter tinggi. Nyoboh dia kata ni, nyawi makan ke kereta. Pas dia boleh makan, dia makan ke kereta. Pas sudah makan ke kereta, dia buat newa jalan pula. Itu tak ada. Dia pergi ke Bali. Pas sudah ke Bali pula, naik pula taah ke Korea pula. Ni contoh yang kita kata bagaimana orang kita hari ni dia dah ikut turutan yang dianjur oleh Islam kita. Islam kita kata kerja mula-mula buat sara diri dulu, payah dak mati. Payah dak mati boleh makan dak mati.
Muka makan dok mati ni bukan makan sedap-sedap. Ya, bukan perlu makan siapa ke kita kata jeluak dok. Makan dok mati ni bukannya perlu banyak sangat. Pitih ni yang mana makan ubi pun dok mati. Ya, makan ubi pun dok mati, cuma makan ubi torok dok rok lah. Tu je. Ubi torok musim ni jadi torok. Apa torok kan apa? Dia makan ubi torok dok. Tengok kata bahawa bagaimana melibatkan pada kerja ni pertama kali sara diri. Pas boleh sara diri, hak lebih tu bayar hutang. Jadi hak mana-mana malam ni, hak dengar, hak berhutang malam ni, tolong reti molek malam ni. Bahawa piti hak ada mula-mula kali hak makan diri sendiri. Ada lebih, hak bayar hutang. Mana hak ni balik di hari akhirat tak selamat ni, jaga baik ni mainan ni. Kemudian apabila ada lebih lagi, barulah anak bini. Barulah anak bini. Pas ada lebih lagi pada hutang tu, we ke anak bini. Hutang yang boleh jadi bayar sikit-sikit lah. Bukan bayar kaligo. Makna anak bini duduk lepas hutang. Dari sudut turutan tu. Dari sudut turutan yang kita sebut pertama sekali, untuk selamat nyawa kita dulu. Biar boleh napah, boleh bangun, boleh kerja. Itu hak pertama sekali. Ada lebih lagi bitis. Hak tu hak bayar hutang. Kerana hak ni tak selamat mu kapung akhirat. Sila air bulangnya layu mu dalam api neraka. Hak ni nak khabar bayar hutang ni duduk lepas sara hidup kita. Ada lebih lagi, barulah kepada keluarga dia, anak bini dia. Ni yang libat ada orang lain pula. Kemudian ada lagi, barulah we ke mak pak hak susah, mak pak hak tak ada pitih, hak tu dia duduk lepas anak bini kita. Itu turut tang malam ni yang mana nak kena faham kita dalam masalah ini. Kerana apa? Inilah yang disebutkan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ulama mazhab Imam Abu Hanifah, mengatakan bahawa summal kasbu ala maratib. Artinya kemudian kerja itu ada beberapa tingkatan, ada beberapa grade dia. Fa miqdaru ma la budda min, dengan kadar yang mesti padanya. Yakni ma yuqimu bihi sulb, iaitu pertamanya yang mana menegakkan tulang belakang dia. Hak tu hak mula-mula. Kerja nak widak mati. Kerja nak wi ada makanan. Pertama sekali hak boleh tulang sulbi itu boleh berdiri, dia kata. Kemudian selepas itu dia kata harulah berpindah dia kepada yang lain-lain daripada kewajipan, iaitu dengan sebab hutang yang kita sebutkan tadi, ianya adalah sebagai sesuatu yang mesti ditunaikan terhadap hutang kita. Kerana Nabi SAW menyebut, katanya ad-dainu maqdi, iaitu hutang mesti dibayar. Jadi oleh sebab itulah pada malam ni kita nak melihat bagaimana kedudukan membayar hutang ini, yang mana dianjurkan oleh syariat Islam kita ini. Jadi Islam kita ini, tuan-tuan, menetapkan bahawa amanah itu adalah perkara yang mesti ditunaikan oleh setiap orang. Agama kita ni agama amanah. Bila orang amanah pada kita sesuatu, tunai amanah. Jangan kita jadi orang munafik. Bila dia beri amanah, maka dia akan pecah amanah. Inilah yang boleh kita tengok dalam surat khabar, dalam berita. Heret kawan tu tunduk, tambah tunjuk muka. Setengahnya tu sondor pitu dak apa. Muka dak nampak, kita ke depan. Tengok heret SPRN heret. Pakai baju SPRN. Heret ke dia. Dia tunduk ke dia tu jalan, langgar pitu dak apa. Yang penting tak bau orang ambil gambar. Tak bau atas dunia ni orang tahu. Padahal orang kenal belaka jawatan dak apa. Gambar boleh tarik sangat. Bukannya payuh nak cari gambar. Duduk di mahkamah. Mengguk kot. Jalan kot. Siapa orang nak ambil gambar payuh. Dah lah pakai porodah pun ada. Pakai emas pula. Kau bagus lagi dia.
Jaket pula hok dak ajin pakai jaket juga. Kelubung setengahnya nak kata ni. Setara tu nak kabur pecah amanah ni yang menyebabkan manusia tak boleh terima. Jadi Islam kita ni dia telah menetapkan bahawa setiap orang kalau ada amanah, jaga amanah dia. Tuna amanah, jaga amanah. Kerana inilah sifat orang mukmin. Mana Nabi SAW pernah mengajar kepada seorang budak lagi, Abdullah ibn Busr nama dia. Abdullah ibn Busr, Nabi SAW ajar dia pada suatu hari. Budak lagi itu bila mak dia ambil wang hangga setakar, lalu buh dalam piring, lalu suruh hantar kepada Nabi SAW. Lalu bila dia pergi ke Nabi, nyegetuh sutir tengah jalan. Budak tahu saja tengok anggur ni. Budak mak suruh hantar ke Nabi. Orang dulu mereka ini tahu sajalah. Mereka ini nak keberkatan daripada Nabi SAW. Ada apa benda atau nak suruh Nabi redha, nak suruh Nabi suka. Ini tu cara orang dulu. Mereka apa benda hak Nabi suka, nyerekalah ke mana-mana. Antaranya ialah harta hadiah. Itu kita masalah juga hari ni. Dalam keadaan kita cari hak Nabi marah, hak tu kita buat. Hak Nabi benci, hak tu kita buat. Setengah-setengah kita ni tambah langsung ambil hati Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Busr mak dia kata giata wahanggu ke Nabi. Dia kata aku belah-belah jalan aku retuh sutir. Siapa ke Nabi? Nabi tengok, Nabi jembeng linga aku. Nabi tarik linga. Nak khabar bahawa pendidikan tarik linga ni ada. Dalam Islam kita ni tarik linga ada. Kerana bila tarik dia fokus lalu mendapa hak narik nak kata. Kalau tak tarik, dia babi, dia wadak je. Percayalah. Kalau mau tarik, link mau pegang, dia nak dengar benda apa orang yang pegang nak kata ke dia. Itu satu pendidikan juga tu nak kabung. Yang hari ni kita tengok, pendidikan tahu sajalah. Dalam keadaan maya hari ni, online . Online hari ni. Tuang tu buka online, duk mana tak tahu. Maka asyik dapur boleh adik tidur pun tak tahu. Dah nak jembeng linga mana lah ni. Tu pengajian maya hari ni payah nak jembeng linga payah. Nampak online. Tapi tuang tak ada. Di skrin tu tidak ada ni. Nak kata hari ni. Nabi bila Abdullah bin Busr mari dalam keadaan khianat dia. Amanah mak dia khianat. Dia pergi makan buah hak mak dia suruh hantar. Nabi pegang linga. Nabi kata ya roda. Kenanya Nabi kata. Tu dia ingat pas sudah. Jadi riwayat hadis itu, ya kamu aku budak-budak ingat pas sudah. Ni, awila tarik linga ni, ingat pas sudah. Percaya, mu ingat balik cikgu mu suruh njuk linga dulu. Ndak kena. Mu ingat pas ni suruh njuk linga. Dak. Ketuk ke tapi apa benda tak tahulah. Dak. Ni. Mu ingat dak berapa kali mu kena? Ingat baik linga ni ada faedah ni untuk mengajar ni. Bila mau pegang ni ingat pak ketua. Pegang linga dia nak cari ni. Yang nak khabar Nabi daripada kecil lagi ajar budak-budak jangan kenanya amanah orang. Orang suruh hantar wahanggu atau jangan mu kenanya dalam perjalanan mu pergi retuh sutir duk makan tu. Hak ni kenanya. Nabi daripada kecil lagi mendidik anak-anak supaya jangan kenanya amanah. Dan hari ini hak itulah masalah besar. Lagi mana-mana pegawai kau lagi tinggi duduk dia lagi kuat cah amanah. Hari ini yang kita kata banyak berlaku hari ini. Hak masuk-masuk jara ni, hak kena rotan bedal apa ni, banyakkannya hak pengaruh-pengaruh, timbalan pengaruh. Ini yang kita kata orang yang tinggi kedudukannya tapi terlibat dengan pecah amanah. Tuan-tuan, ini adalah amalan yang kita kata tidak ada sama sekali di dalam sifat-sifat yang dianjurkan oleh Islam kita ini. Oleh sebab itulah tuan-tuan, mana-mana yang berhutang disuruh diperintah supaya bayar.
Mana-mana berhutang ni diwajibkan bayar. Jangan sama sekali kita buat ambil ringan tak apalah. Hutang ni kalau tuang dia hidup aku bayar. Kalau tuang bahan tanah pakai habis. Salah tu sama sekali. Hutang wajib bayar. Ada peluang bayar lalu. Kerana firman Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintah wajib. Allah memerintah ni makna wajib kepada kamu supaya menunaikan amanah-amanah itu kepada pemilik dia. Ada hutang orang ni amanah. Jaga baik mengingat tugas je amanah. Oh ni ambil tugas ni amanah daripada pihak majikan. Mu ingat hak tu je amanah. Mu ambil hutang orang pun amanah juga. Kerana apa? Kerana suatu hari bila ada seorang lelaki itu mengadu kepada Al-Imam Shuraih. Al-Imam Shuraih. Ada seorang lelaki iaitu nama dia Talq bin Muawiyah. Talq bin Muawiyah dia kata ada orang hutang dengan aku sebanyak 300 dirham. Lalu aku ngadu kepada Qadi Shuraih. Lalu Qadi Shuraih berkata kepada orang hok dak bayar. Dia baca ayat ni iaitu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dalam penghakiman, dalam keputusan di mahkamah, dia tak aku pergi ngadu ke Qadi Shuraih. Qadi Shuraih panggil dia, mula-mula kali dia sahut innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Lepas tu dia kata penjarakan orang ni. Itu nak khabar bagaimana hutang ni itu sama-sama kita buat ambil ringan. Nanti siapa tepat dia kita akan cerita bagaimana orang berhutang ni boleh dipenjara, orang berhutang boleh tarik pasport, tak boleh musafir, tak boleh keluar negara. Ini benda yang ada dalam syariat kita. Bukan saja-saja PT-PT NWAK ni mengingat saja-saja. Yang ambil pasport senarai hitam di immigration, mu tak boleh tubik, tak boleh ke mana, mu kata ni zoling. Jangan duk faham mudah, mu tak ngaji kitab, mu cakap mudah, dah lah hutang orang mu tak bayar, kitab pun mu tak ngaji. Ini nak kata bagaimana kakak tu akak siapa masa bagaimana pembayaran hutang ini adanya takzir bagi orang yang tidak membayar hutang. Jadi Qadi Shuraih baca ayat tu, kemudian dia kata penjarakan orang ini. Inilah mengenang kepada beratnya hutang ini tuan-tuan. Oleh sebab tadilah berilah apa kita kata satu tindakan yang baik. Buatlah tindakan yang baik. PT hak ada jangan duk tahu ngata apa. PT hak ada bobo lah hisap rokok tu. Dak ayah hisap rokok lah. Dak ayah dah PT hak ada buat bayar hutang. Dak ayah hisap rokok dah. Dah itu kemang mulut dak hisap rokok. Pagi-pagi loyar kok dak hisap rokok. Kena berasak juga kita dak. Ada setengahnya dak boleh hati. Agi luga. Mu tahu luga apa? Luga ambo dia kata tak ada boleh rokok. Nak kena ada juga berasak. Dak. Dia nak kata setengah hutang dak bayar. Rokok pas batang. Nak juga berasak di mulut. Ni hok gini. Dia kata rela beli rokok. Dia nak suruh berasak mulut. Padahal abad nyamuk murah. Dak. Pasang hok tu pun berasak juga. Isak hok tu sudahlah. Dak. Dua ya, sekotok pun. Kemah dah. Dulu 8 sen zaman dulu. Cak gajah. 8 sen je dulu. Dak. Lah ni apa? 2 ya berapa? Kau beli dah. Budak aja beli dah hak gitu. Amu dah. Isak hak tu budak apa dah. Hutang orang tu nak kena bayar. Ini nak kata bahawa bagaimana bila sebut hak amanah jangan buat ambil ringan. Jangan buat ambil ringan. Dak apa tu. Hamba kenal lama dah. Sama saing je tu. Tak bayar pun tak apa. Ni dia ambil ringan. Dia ingat mainan ni benda bayar tak apa. Padahal ini amanah yang perlu ditunaikan oleh kita yang menanggung hutang orang tuan-tuan.
Jadi nak memberitahu kepada sini bagaimana dalam menafsirkan ayat tadi. Berkata Al-Imam As-Suyuti menafsirkan ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dia kata bahawa dalam ayat ini menunjukkan wajib memulangkan semua amanah tu. Tak kira lah apa saja orang amanah kena beri balik semula. Orang beri amanah kena beri balik semula. Tak kira lebih-lebih lagi apa? Pinjaman apa? Tekung amanah ke benda. Hak tu kena balik mula tu amanah juga tu. Dia nak kamu nama pun. Ya. Pinjaman tekung apa? Amanah ikhtiar. Tu. Ya, amanah ikhtiar. Ya. Dulu tekung Dulu pinjaman tekung, dah mampu sekung. Bila mampu sekung, dia tukar pula pada amanah ikhtiar. Bila mari amanah ikhtiar tak bayar. Itu maknanya nak kata itulah. Kakak orang kita ni reka lah skin apa pun. Berakhirnya pakai kata tabung tu mampu. Dia tak mampu. Nak kata setara tu. Beratnya orang kita ni. Sampai tabung tu mati. Dia tak mati. Ni nak keadaan. Bila beratnya dalam bab menanggung amanah. Jadi semua amanah kata Suyuti rahimahullah wajib memulangkan semua amanah, hutang-hutang dan juga lain-lain lagi yang diamanahkan dia. Jadi dalam hal ini kita nak melihat bagaimana Nabi SAW. Kita nak tengok perangai Nabi dalam hal ni. Kerana Nabi lah yang tunjuk pada kita bagaimana pentingnya bab amanah hutang ni yang awak ambil ringan. Pentingnya amanah dalam bab hutang. Kita nak baca malam ni hadis riwayat Muslim. Di mana dalam hadis ini kita dapat faham bagaimana Nabi sendiri kalau ada harta, baginda kata dalam hadis yang kita belajar malam ni, ia akan belanja harta tadi, akan bagi infak, bagi sedekah, kecuali saja kalau ada rumah pun kis nak bayar hutang aja. Nak kabur Nabi ni dia tak sipang harta dia. Kalau sipang pun dia tekis nak bayar hutang aja. Hak lain habis. Dia nak uwi belaka ke orang ramai. Inilah sifat Nabi SAW. Dia beringat bab hutang ni kena beringat. Belanja-belanjalah. Nabi belanja tak serupa gemung. Nabi tak belanja serupa gemung. Mu belanja Azuh molek dah. Tukar Brembo apa benda pula dah. Mu belanja gitu. Kakak molek dah. Tukar pula hari hok bunyi kuat lagi. Kakak molek dah. Kadang-kadang cari hok kilat lagi. Nabi dah. Dia belanja dia wi kat orang je. Itu dalam hadis yang kita nak baca pada malam ni. Hadis yang panjang tuan-tuan. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar radhiyallahu anhu. Di mana Abu Zar yang bernama Jundub ibnu Junadah radhiyallahu anhu. Katanya kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku duduk dua orang je dengan Nabi. Satu hari aku dengan Nabi, tak ada orang lain. Nampak? Ada hari-hari di mana Nabi duduk dengan seorang daripada sahabat dia. Katanya pada suatu hari aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma absara, apabila dia melihat bukit Uhud. Di Madinah ni kakak hak besar kali bukit Uhud. Tak ada dah hak besar pada bukit Uhud, tak ada. Bukit Uhud besar, ada bukit besar lagi 7 km. Bukit Uhud 7 km. Panjang bukit Uhud. Lebar 4 km. Di bukit itu nampak Madinah. Kalau mungkin Madinah nampak, kecuali mu buta. Hak tu mu cakap apa hak tu, tunjuk pun dia tak nampak. No. Bukit Uhud ni duduk di sebelah utara Madinah. Belah utara, belah belakang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukit Uhud ni jarak dia 4 km. Daripada sejik Nabi ke bukit Uhud. Bukit besar. Jadi Nabi SAW bersama dengan Abu Zar melihat bukit Uhud. Dia kata apa? Dia kata apa kepada Abu Zar? Dia kata ma uhibbu annahu tahawwala li zahaban yamkusu indi minhu dinar fawqa thalathin illa dinar arsuduhu lidaini.
Kata Nabi, alangkah sukanya hati aku ni kata. Aku suka, dia kata, kalaulah bukit ni tukar jadi mah. Bukit Uhud 7 kilometer tu, dia kata, aku suka kalau bukit ni tukar jadi mah. Bukan habis situ, dia suka kenapa dia tak kabur gini. Mengingat jadi bukit itu jadi mah suka dah tak. Kita setengahnya tahu saja. Dah boleh tak. Cabutan bertuah pun dah akak nak nampak dah. Apa tahu lagi hadiah cepu mah. Tu baru cepu mah, bukan bukit mah. Cepu mah. Cepu natang apa tak tahu. Mana apa cepu-cepu tu dah. Nak kabur tu baru cepu mah baru. Bukannya bukit mah. Tu pun sorok dah. Duk tunggu ke nama orang panggil. So, nama orang panggil tak balik, tunggu dah nak tengok hadiah cepu mah ni. Kata Nabi kata, alangkah sukanya aku kalaulah bukit Uhud ni menjadi mah belaka, lalu tidak ada pada aku walau sedina pun. Maknanya jadi bukit itu ia nak sedekah habis Nabi. Dengan sebukit itu Nabi nak sedekah habis. Tu barulah gembira hati dia. Ada pun boleh sebukit Uhud dak gerak sikit, tak ada tolong orang waktu Nabi dak berakhir. Nabi dak berakhir cara lain. Nabi kata, alangkah aku sukanya kalau sebukit ini jadi mah, tak tinggal sedina pun. Maknanya habis wikak orang belaka. Allah Akbar. Tengok pada zuhud Nabi SAW dengan dunia ni. Memanglah berita cek tak ada orang nak cari dia Terengganu jenis bahasa game ni tak ada. Iaitu sebukit nak uwi habis kau orang. Cari pucuk daripada mana Bukit Yung ke mana? No. Bukit Yung. Siapa geliga ke mana? No. Cendun. No. Nak kata mamu cari daripada tu mu cari hak ada. Biarlah dak sebukit Uhud pun dak apa. Tak ada susah Bukit Uhud. Ada. Hak je ni bahasa nak uwi kau orang belakang tak boleh tinggal walaupun sedina dia kata. Kecuali Nabi kata 1 dinar saja aku nak taruh daripada sebesar Bukit Uhud, tujuannya nak buat bayar hutang. Mu tengok Nabi kita kalau dak ki hutang habisnya uwi belaka. Maknanya standby pun daripada sebukit. Untuk bayar hutang ni Nabi standby sedina daripada suti bukit lah. Suti bukit tu berapa beli yang tak tahu lah dinar dah. Duit dinar dalam 72 biji syair je dinar ni zaman dulu. Biji syair Bali. Biji Bali 72 tu lah orang panggil 1 dinar zaman dulu. Dah Bukit Uhud tu apa panggil biji syair duduk situ nak kata tau. Nabi kata kalau bukit ni jadi mak, aku nak uwi belaka kau orang. Kecuali aku nak standby ki hutang sedina. Nak kabur benda. Nak kabur kalau dak halangan hutang ni nak uwi orang habis. Tapi nak kena standby juga kita bab hutang ni, jangan duk belanja sakar. Gaji hak boleh tu jangan duk belanja sakar. Jangan duk sedap kita belanja kau. Apa dak mikir rasa nak standby untuk hutang. Nabi walaupun dia ni sifat dia pemurah. Walaupun sifat dia suka memberi, tapi dalam bab hutang dia standby juga. Honinglah kita ni setengah-setengah boleh gaji. Dak mikir, dak ingat langsung ngutang. Orang telefon baru ingat. Setengah sampai gitu tak ada standby langsung. Oh ni hutang orang ni nak kena bayar ni kok mana-mana. Tak ada langsung dalam kepala otak dak nitah pun. Nak bayar hutang orang. Oh ni yang jadi dia tak kata dak bayar pak sudah ni. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini yang panjang, di mana hadis seterusnya di mana Abu Zar mengatakan summa qala, kemudian Nabi kata innal aksarina humul aqalluna. Orang yang paling banyak reta atas dunia, hak ni lah paling sikit sekali, paling papa sekali di hari akhirat. Jaga baik. Kalau kita duk kerja-kerja sangat hari ni, akhir akhirat paling sikit kali pahala.
Nabi kabur ni kaedah Nabi kabur. Nabi kabur ni bukan siapa-siapa, Nabi kabur. Dia kata orang yang paling banyak sekali harta atas dunia, dia lah paling miskin sekali pahala dia hari akhirat. Maknanya banyak dihimpun tapi pahala kurang. Ini. Lalu kata Nabi, illa man qala bil mali hakaza wa hakaza. Kecuali orang yang buat dengan harta dia gini-gini. Perawi yang cerita hadis ni, dia tunjuk depan orang, dia buat gitu. Perawi hadis ni, dia terangkan maksud Nabi kata kecuali orang yang buat gini-gini. Jadi masa dia riwayat hadis tu, itu Syihab yang meriwayatkan hadis ni, dia kata kecuali orang yang buat gini-gini. Iaitu orang yang mana belanja belah depan dia, belah kanan dia, belah kiri. Orang yang tolong orang belah depan. Orang depan anak uang anak muh dekat tau. Mepeh perut tau. Usai-usai hujan. Mai ada rebus telur sokmo. Wah, ke bila mahal telur sokmo? Tau. Ni, hok depan, hok dekat. Hok belah kanan. Ni, pembantu kita ni. Orang dekat dengan kita, saing-saing kita ni. Belah kiri. Dia melibatkan orang yang kita kurang kenal tapi mereka miskin. Mereka perlu. Ni nak cover bahawa orang gini je yang ada banyak, dia tidak berkurangan pahala dia hari akhirat. Iaitu orang yang mana membelanjakan belah depan, belah kanan, belah kiri untuk membantu orang ramai, tuan-tuan. Kemudian lagi kata Nabi SAW, wa qalilum mahum. Gini jarang, dia kata. Jarang orang gini. Jarang orang yang ada harta banyak ni perhabis. Kok depan, kok kanan, kok kiri, makna orang yang belanja gini memang jarang, kata Nabi. Lalu kata Nabi SAW, duduk sini Makana, Nabi kata. Duduk sini. Jangan duk geruk, Nabi kata. Duduk situ. Kemudian Nabi pun berjalan dia ke hadapan dia. Nabi berjalan ke hadapan tidak jauh. Kemudian kata Abu Zar, aku mendengar suara berlaku di arah Nabi pergi tu. Lalu aku nak keluar, nak pergi. Lalu aku teringat Nabi SAW pesan, duduk situ tadi. Nabi arah duduk situ. Dia nak khabar bagaimana hadis ni nak khabar pada kita. Kalaulah arahan Nabi gitu, jangan buat pandai-pandai mikir kepala otak. Ni hadis ni nak khabar bahawa Nabi kata suruh duduk situ lah. Kita hak pandai-pandai, Nabi kena bahan ada orang ke dia bising tu. Ke Nabi kena sepak dah orang. Ke Nabi reboh, ke pesan dah, ke pia katok. Tengok. Jawapannya hadis ni nak khabar kita jangan buat pandai-pandai mikir kepala otak kita. Hak Nabi khabar suruh duduk situ lah. Jangan buat pandai-pandai reka lah. Dengan kepala otak, Nabi bahaya ni, kita kena pergi tolong. Tak, jangan. Kata Abu Zar, aku nak pergi tolong sangat Nabi, bak bunyi bising. Waduh, rapok apa benda tak tahu tu. Tak tahu, bak tu aku dengar. Suara tu aku dengar bunyi bising. Aku nak pergi tapi aku ingat pesanan Nabi SAW. Duk pakmung, Nabi kata. Lalu aku pun tak pergi dah, dia kata. Apabila Nabi SAW mari, aku tanya, wahai Rasulullah, bunyi menapa kat dia? Bunyi menapa? Aku tanya, allazi sami'tu, yang aku dengar tu apa, wahai Rasulullah? Qala, kata Nabi, wahal sami'ta, mu dengar tadi? Lalu aku jawab, na'am, ya aku dengar Nabi. Jawab Nabi, itulah Jibril alaihi salam. Itulah Jibril alaihi salam, dia mari tak dikaku. Lepas tu aku suruh muduk situ, jangan duk geruk. Ni nak khabar kita, orang beri arahan jangan buat pandai-pandai. Tak. Buat pandai, orang kata mindah banjir, itu buat mikir mindah apa? Air sekat keting gitu. Itu buat pandai. Ada duk mikir kepala otak kita ni. Orang habis halak ngaji atas langit tu. Awang nak mari lek mana? Ramalan tu cuaca melihat arah angin. Dah. Gitu. 20 tahun dah duduk sini. Air paling tinggi pun
19 apa 2005 ke berapa kata 2000 berapa dia kata ai paling tinggi 2015 paling tinggi tu pun kat ukur lali kita tengok ini bahasa mikir kepala otak arahan pemerintah tak mau dengar nak kena faham kita ni bahawa orang reti orang ada alat orang ada ilmu ni dia tahu benda apa ada. Jadi Nabi kata ke Abu Zar jangan gerak biar berlaku benda gudung rapok pun jangan pergi. Dia duk mikir dengan kepala otak Nabi perlu batuang ni kena pergi. Tu orang kata mikir kepala otak. Jadi setengah-setengah benda kita tak ada bukti yang kuat ataupun juga tidak jumpa pada suatu kebenaran yang kuat, kita kena pegang kukuh-kukuh dengan arahan yang mana diberitahu kepada kita tadi. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW beritahu Jibril mari tadi. Dia khabar pada aku siapa dia yang mati dari umatmu wahai Muhammad tidak membuat syirik dengan Allah. Pia-pia hak meninggal dunia dak buat syirik kepada Allah, dia masuk syurga. Lalu aku tanya kepada Nabi SAW, kalau dia berzina, dia mencuri. Lalu jawab Nabi, walaupun dia berzina, dia bercuri, walaupun demikian dia berhak untuk masuk ke syurga. Maknanya lepas kena bahang dulu lah. Lepas kena layu dulu. Jangan awak faham hadis ni mu kata kita beriman kau apa benda kita buat besar kecil dak degih belaka. Jangan dok faham gitu. Hadis ni nak kena faham juga bahawa azab Allah dia janji dah mu buat jahat adalah azab, tapi di akhirnya peluang untuk ke syurga Allah itu ada melalui hadis yang kita baca ini. Daripada sini dapat kita faham tuan-tuan, Nabi kita walau zuhur pun tak mau tinggal sesen pun, tapi dalam bab hutang nak engkau sedina standby untuk buat bayar hutang. Di mana-mana ada hutang standby juga gaji hak bulanan tu. Ada banyak pun kena standby juga. Kerana ini antara sifat yang ditunjukkan oleh Nabi supaya orang berhutang membayar hutang kerana ia adalah amanah yang mana dibuat kepada kita akibat kita ini berhutang dengan orang lain. Padang dah malam ni situ bagai adab orang yang berhutang, iaitu kena ada dalam hati ini kemahuan nak bayar hutang tadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.